Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sharifah Nur Afika binti Syed Jamaluddin, kaunselor pelatih dari Universiti Teknologi MARA, cawangan Perak Kampus Seri Iskandar. Okey, di sini kita akan membincangkanlah isu berkaitan dengan adakah ibu bapa ni merupakan punca anak menghadapi masalah mental. Tanpa menyedari bahawa anak anda belajar dengan memerhati tingkah laku anda secara tak langsung dan tidak sengaja boleh menjadi contoh buruk bagi mereka. Tabiat buruk, pilihan gaya hidup yang tak baik atau isu kesihatan mental ni dia akan bolehlah mempengaruhi anak anda secara negatif. Sebagai ibu bapa, kita selalu buta dengan tabiat buruk kita sendiri, jadi kita mungkin perlu berbincanglah dengan pasangan kita tentang isu tersebut. Perlu diingatkan bahawa kita ni hendaklah bersikap positif dalam menangani supaya kita dapat kenal pasti dan dapat ubah tabiat buruk tersebut dan tak ambil mudah jalan dengan menyalah antara satu sama lain. Sebagai contoh, yang pertama adalah kebimbangan lah. Kalau kita tengok kan, perasaan bimbang ni dia disebabkan contoh macam peperiksaan akan datang atau tarikh akhirlah sesuatu projek ni dia normal sebenarnya. Tapi ada tahap kebimbangan yang jadi keterlaluan. Ibu bapa yang ada masalah bimbang ni yang sentiasa risau secara berlebihan akan bagi tanggapan bahawa dunia ni tak selamat. Jadi kesan dia, anak-anak tu dia akan membesar dengan pandangan yang negatif terhadap dunia dan mereka sendiri boleh mendapat masalah kebimbangan. Okey, itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita tengok dari segi kemurungan. Kemurungan ni dia disebabkan oleh beberapa perkara. Diabaikan ketika kecil juga merupakan salah satu penyebab dia lah. Ibu bapa yang alami kemurungan bersikap dingin terhadap anak diorang dan tak sedar bahawa mereka tu mengabaikan anak-anak sebenarnya. Perkembangan emosi anak-anak yang tak dapat kasih sayang ni dan perhatian daripada ibu bapa boleh yang mengalami kemurungan ni akan dipengaruhi secara negatif lah. Ini boleh menjadi satu kita panggil kitaran buruk jika masalah ni tak dapat diselesaikan. Bunuh diri yang melibatkan golongan remaja ni dia merupakan satu isu yang besar dan perlu dibimbangi oleh pihak masyarakat, terutamanya ibu bapa pada masa kini. Terdapat banyaklah kes berkaitan pembunuhan diri yang berlaku dekat Malaysia seperti yang dilaporkan Berita Harian tahun 2020. Seingat saya 2020 lah, seorang pelajar tingkatan 4 sebuah sekolah menengah ni di Bukit Mertajam dia stres sampai dia bunuh diri sebab dia ada tekanan akademik kat situ. Semua ibu bapa dia mengharapkan anak-anak ni menjadi insan yang berguna kepada masyarakat. Ibu bapa ni dia sanggup buat apa saja dia nak tengok anak dia ni berada dalam keadaan yang baik. Jadi mereka mengharapkan dan nak inginkan yang terbaik untuk anak-anak. Oleh tu ibu bapa ni biasanya dia akan letakkan harapan dan impian tinggilah terhadap anak-anak sebab ini juga merupakan panggil fitrah. Fitrah sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab. Malangnya kebiasaan ibu bapa ni dia meletakkan harapan yang terlalu tinggi pada anak dia orang. Berbanding dengan dia penuhi kepentingan emosi anak. Ibu bapa lebih pentingkan kita panggil kejayaan dan maruah anak-anak dalam nak pastikan anak-anak ni menjadi seorang yang berjaya. Tak dapat dinafikan bahawa persaingan dalam peperiksaan, peluang untuk belajar atau bekerja dengan orang lain adalah semakin sengit pada waktu sekarang ni. Maka ibu bapa ni dia akan sentiasa mengharapkan anak mereka ni dapat peluang yang terbaik dengan meletakkan harapan dan impian yang tinggi. Walau bagaimanapun, ibu bapa yang terlalu meletakkan harapan dan impian yang terlalu tinggi atau tak realistik akan timbulkan banyak kesan buruk kepada anak-anak. Sebagai contoh, menimbulkan tekanan dan konflik antara ibu bapa dengan anak. Ibu bapa ni akan terus harapkan yang terbaik daripada anak-anak dan seterusnya anak pula akan stres menghadapi ekspektasi ni. Bagi anak pula, anak akan menghadapi masalah kesihatan mental lah seperti yang saya sebut tadi, macam kemurungan, kebimbangan. Sebab apa? Sebab anak ni sering risau kerana tak dapat memenuhi harapan ibu bapa. Kalau anak kita tak dapat memenuhi jangkaan ibu bapa, dia akan hilang keyakinan diri sendiri dan akhirnya dia akan rasa murung. Tekanan untuk jadi seseorang yang cemerlang datangnya dari harapan dan impian ibu bapa dan bukannya anak tu sendiri. Ibu bapa tak sepatutnya meletakkan anak-anak di posisi yang sangat tertekan. Sebagai ibu bapa yang prihatin, mereka perlu ingat bahawa kebanyakan kes bunuh diri dalam kalangan remaja juga bermula daripada kemurungan. Hal ini demikian kerana ibu bapa ni dia tak penting. Dia tak penting keperluan emosi anak dan anak ni menerima tekanan dan harapan yang membunuh tinggi dan
tak dapat mengawal emosi mereka dengan baik. Sebaiknya ibu bapa yang meletakkan harapan yang rendah atau tiada harapan langsung kepada anak juga dianggap bahaya. Sebab apa? Sebab mungkin akan membawa kepada kekurangan tujuan dan hala tuju dalam hidup anak-anak. Menurut Akademik Pediatrik Amerika AAP, kanak-kanak perlu ada tujuan dan hala tuju sendirilah, dan ibu bapa boleh bantu anak ni dengan tentukan matlamat tersebut supaya anak dapat motivasi untuk melaksanakan tugas mereka. Jadi apa peranan ibu bapa dalam memastikan kesihatan mental anak-anak mereka ni dan membentuk sasih anak-anak? First kali, ibu bapa dia kena usaha dalam membentuk hubungan yang mesra dengan anak, macam komunikasi dengan anak serta dengar dan bincang mengenai masalah dengan anak-anak. Ini adalah penting untuk kita tetapkan jangkaan berdasarkan kefahaman dan kebolehan anak-anak kita. Ibu bapa juga perlu. Yang kedua, ibu bapa ni dia kena bagi peluang dekat anak supaya boleh menangani masalah sendiri kalau masalah tersebut tak mengancam keselamatan anak-anak. Itu ibu bapa yang sering bertengkar juga adalah puncalah kepada anak-anak ni, kepada gangguan mental anak-anak lah. Kita tengok apa kesan kepada anak-anak kalau parents dia orang ni selalu bergaduh. First kali, keyakinan diri anak tu akan terganggu. Anak-anak yang sering diabaikan kerana kemalu yang melanda ibu bapa ni akan sering merasakan mereka ni punca kejadian tu. Jadi kerana tekanan tu mereka menjadi kurang yakin dengan diri sendiri dan alami kekeliruan. Jadi bila kerap berlaku, dia ni akan boleh menyebabkan anak-anak ni akan alami kemurungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah emosi anak-anak akan tercala. Tekanan melihat pergaduhan parents dekat depan mata akan menyebabkan mereka ni suka nak percaya kepada orang lain. Segala kata cacian dan perlakuan ketika sedang bergaduh ni, dia akan menyebabkan anak-anak ni dia macam ada trauma dan tantrum kerana dia ibarat mimpi. Ngerilah buat mereka. Kemurungan ni akan menjadikan anak-anak ni seorang yang antisosial dan dia akan kerap jauhkan diri dari persekitaran yang sihat dan tak nak disaingi oleh sesiapa kerana dia rasa risau diabaikan. Yang ketiga adalah tidak menikmati kehidupan yang bahagialah. Jadi memandangkan ibu ayah parents selalu bergaduh, anak-anak ni dia terbentuk menjadi dewasa sebelum usia mereka kan. Jadi bila apatah lagi selalu ditinggalkan, mereka dilatih dari awal untuk menjaga dan menguruskan diri sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia tak menunjukkan emosi. Apabila terlalu kerap mendengar pertengkaran parents, menyebabkan diorang ni, anak-anak ni lebih cenderung nak pendam rasa tu sendiri dan dia tak nak memihak kepada siapa pun. Jadi ni kesan daripada kejadian terpaksa dengar dan berada dalam situasi yang mana ibu dan ayah ni bila mana dia bergaduh teruk dekat situ. Jadi setiap apa yang anak-anak rasakan akan dipendam dan menjadikan mereka ni, anak-anak ni, orang yang ada krisis dengan emosi dan identiti sendiri apabila mereka meningkat dewasa kelak. Yang kelima adalah tingkah laku bermasalah. Ketika membesar, anak-anak ni dia akan pandang parents dia orang, ayah dia orang sebagai idola. Setiap perlakuan ibu ayah ni akan menjadi ikutan. Kalau sering berhadapan dengan keadaan yang tak baik ketika dia orang membesar, itulah yang akan mereka ikuti. Mereka cenderung untuk bertindak kasar, mereka juga sukar untuk menilai kasih sayang sebenar kerana tak pandai menilainya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah cenderung untuk mengalami gangguan pelajaran. Apabila selalu melihat pergaduhan yang berlaku, anak-anak dia akan alami gangguan emosi. Sekaligus dianggap prestasi, sekaligus akan mengganggu prestasi anak-anak tersebut. Jadi bukan saja ada masalah disiplin, anak-anak juga akan alami kesukaran nak faham pelajaran dan mereka tu akan hilang semangat nak belajar kerana tekanan yang mereka hadapi. Yang ketujuh, kesihatan anak-anak akan terjejas. Bukan saja emosi, mental, tapi kesihatan anak-anak yang sering menyaksikan pergaduhan ni akan terjejas juga. Biasanya anak-anak ni dia akan alami sakit kepala, sakit perut, serangan lelah, penyakit yang berulang. Itulah antara simptom anda kesihatan mereka terjejas. Yang ke-8 adalah gangguan masalah makan.
Jadi beberapa kajian dia dapati yang mana anak-anak yang sering tengok parents bergaduh akan berkaitan dengan masalah pemakanan seperti anoreksia ataupun bulimia. Ketika marah, macam-macam boleh terjadi dekat situ. Jadi kita cenderung nak melakukan perbuatan yang tak baik atau kita keluar kata-kata kesat yang mana akan bagi impak kesan kepada bukan kat pasangan kita tapi dekat anak kita juga. Lepas tu sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, kita ni kena cari penyelesaian terbaik dalam keadaan emosi yang stabil. Capailah kata sepakat dengan cara yang baik supaya ianya tak menjejaskan kesihatan mental dan fizikal anak-anak yang disayangi. Peranan positif yang boleh diamalkan adalah untuk bermuhasabah dengan tingkah laku kita lah sebagai parents, berbincang dengan pasangan, dan kita lihat jika ada sebarang tabiat buruk yang telah dinyatakan yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Tabiat ni mungkin tak kelihatan teruk dari pandangan kita, tapi dapat bagi kesan negatif kepada perkembangan dan tingkah laku anak-anak sendiri. Selepas kita kena pasti masalah ada, kita ni perlu berazam nak selesaikan dan cuba untuk mendapatkanlah bantuan daripada sumber yang sepatutnya. Sentiasa berwaspada sebab anak-anak ni sangat mudah dipengaruhi oleh tingkah laku kita sebagai parents. Dan fikir terlebih dahulu sebelum kita buat ataupun kita ucapkan sesuatu yang tak baik di hadapan anak-anak. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada saya selaku kaunselor pelatih anda. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.